Saya sangat gembira dan tahniah saya ucapkan kepada majlis ini. Mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya susunannya sangat bagus, ya. Dengan persembahannya yang hebat, ya. Tahniah saya ucapkan sebab sukar tu nak buat latihan dia, ya. Nak menyusun dia punya plot-plot tu sukar tu, ya. Helikopter ladu semua, ya. Tahniah saya ucapkan. Semua benda dalam dunia ni kita kena ingat tau, dia bukan sesenang yang kita fikirkan. Betul tak? Ni bunga telur ni, ini bukan senang nak buat ni tau. Dia siap satu bakul tu, lama siap tu. Saya tahulah ini beli kat China ni. Tapi sukar tu nak buat tu, tapi semua saya ingat, apa ni VIP semua dah dapat, awak semua tak dapat telur. Kesian, tak apa. Saya ni ceramah maulid tiap-tiap hari, boleh kata hari-hari saya dapat telur, ya. Hari-hari, kadang-kadang satu bunga paha orang bagi saya bawa balik, muka saya pun dah macam telur. Jadi soalan saya yang pertama sebelum saya meneruskan ceramah saya ni, apa khabar semua? Baik. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Nampaknya perempuan sikit tu punya dekat LP ni, orang lelaki yang ramai. Jadi rebutan lah orang perempuan ni nampaknya, ya. Jadi saya nak sebut sedikit je. Saya nak ceramah hari ni tak panjang, pendek-pendek saja. Cuma saya nak pesan begini. Saya nak menyampaikan dia punya dasar-dasar dan dia punya kunci-kunci je. Ambil baik-baik apa saya cakap ni. Majlis Maulid Rasul ni di negeri Johor ni sangat hebat. Sampai Rabiul Akhir nanti. Mungkin kalau adik-adik duduk di luar ni semua duduk asrama. Kalau duduk di luar mungkin 5-6 dah kita dapat ikuti Majlis Maulid Rasul. Macam-macam masjid kampung semua buat. Kalau kepada pribadi saya pula, saya ni adalah orang yang paling, antara orang yang banyak sekali lah bersama-sama Majlis Maulid ni. Kalau satu hari kadang-kadang 3 Majlis Maulid yang saya hadir. Bermakna kalau dah sampai 3 bulan ni, cuba bayang berapa banyak Majlis Maulid yang saya pergi. Semua orang buat Majlis Maulid ni. Di mana orang buat? Di masjid. Lepas masjid surau-surau. Lepas surau di sekolah-sekolah. Lepas di sekolah-sekolah, di institusi-institusi, di pejabat-pejabat, di persatuan-persatuan. Semua persatuan buat. Persatuan teksi pun buat Maulid Rasul. Persatuan ibu tunggal pun buat juga. Persatuan bapa tunggul pun buat. Semua buat Majlis Maulid Rasul ni. Majlis Maulid Rasul ni adalah majlis yang besar, adik-adik. Ingat baik-baik. Saya ingatkan adik-adik, saya ni orang yang selalu pergi Majlis Maulid. Tapi beberapa tahun yang lepas, saya belajar sesuatu daripada seorang dah. Nama dia Tuan Haji Sulaiman, umur dia 80-an. Dia ni pencen yang sedengar saya lah. Dia pencen cikgu dulu, cikgu bahasa Inggeris. Tapi saya tengok 80-an dia masih lagi aktif, menyumbang dalam masyarakat. Di antara jawatan dia yang saya seronok, apa jawatan dia? Dia ni timbalan yang dipertua peyatim, anak-anak yatim se-Malaysia. Saya kata, saya ni muda pun tak pegang jawatan tu. Dan dia masih boleh buat kertas kerja lagi, boleh berfikiran. Jadi saya kenal dia lama lah. Waktu saya bekerja di Jabatan Mufti dulu, saya kenal dia lama lah. Sampai pada satu hari, dia jemput saya ceramah maulid di rumah dia. Bila saya hadir maulid di rumah dia tu, jadi dia cerita bahawa dia sudah buat maulid di rumah sendiri semenjak dia bujang lagi gaji pertama dia. Itulah lebih kurang ceritanya begitu. Jadi saya tengok dia mencintai Rasul sangat hebat sekali. Dia mencintai Rasul tu sangat hebat. Dia tiap-tiap tahun buat maulid di rumah dia. Saya pergi tu macam keluarga kahwin. Ramainya orang datang. Jadi saya kira belanja dia beribu-ribu tadi buat. Tapi dia tidak pernah takut kerana cinta Rasul pasti mendapat kelebihan dan kemuliaan.
Semenjak daripada itu, saya sudah berazam dalam diri saya mesti buat maulid di rumah saya. Waktu saya tiap tahun saya buat. Tahun ini saya buat di rumah kakak ipar saya. Saya sebab nak meraihkan sahabat-sahabat kawan-kawan saya di Pasir Gudang dia. Saya akan buat maulid Rasul saya pada 28 hari bulan ini di Taman Cahaya Masai di Jalan Zamrud 1, Zamrud 2. Bermula maghrib hari Jumaat tu, minggu depan sampai Isyak. Maghrib tu anak murid saya baru berdahan. Kemudian Isyak saya ada forum. Kepada siapa-siapa yang boleh hadir lah. Pelajar-pelajar mungkin malam tak keluar. Bagi yang boleh hadir, saya silakan hadir. Terutama yang duduk di sekitar Pasir Gudang. Sebab apa? Majlis Maulid Rasul ni pasti dapat barakah. Saya nak sebut begini. Tuan Haji Sulaiman tu yang saya rasalah kelebihan yang Allah beri kepada dia selain daripada kesihatan, pemikiran yang tinggi. Allah beri dia keberkahan terhadap kehidupan dia dan keluarga dia. Anak-anak dia hebat-hebat semua. Ada yang doktor, ada yang pengurus besar itu, pengurus besar ini, yang jenis gaji ribu-ribu, 20,000 gaji anak-anak dia. Hebat-hebat. Kerana mencintai Nabi. Jadi saya pun kata saya mesti lawan dia. Sebab saya ni ustaz, saya patut mencintai dia, Nabi lebih pada dia. Jadi setiap tahun saya sudah mula buat maulid di rumah saya. Kalau anda nak jadi hebat, adik-adik, nanti mula-mula kerja, simpan duit tu untuk buat majlis maulid di rumah. Bukan di masjid. Masjid tu orang ramai punya. Ini kita punya peribadi, tanda cinta kepada Nabi. Semenjak saya buat maulid itu, saya rasa hidup saya ni istimewa sekali. Allah beri kecerahan yang tidak disangka-sangka. Jangan takut untuk berbelanja untuk Nabi SAW. Cuba kita tengok Halimatus Sa'diyah. Ini salah seorang daripada orang besar dalam dunia ni. Yang asal dia itu hanyalah seorang wanita kampung, mempunyai suami dan anak-anak, hidup dalam keadaan kesukaran. Tetapi apabila dia mula menyambut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pikul jasad Nabi ni, bawa balik, dia susukan, dia mendapat keberkahan yang sangat hebat sekali. Sehingga hari ini seorang yang tak ada apa-apa di dalam dunia dia masa itu, tapi bila dia sambut Muhammad, apa jadi dia? Dia dapat keberkahan di zaman dia dan namanya dia julang sehingga hari ini. Orang mesti sebut Halimatus Sa'diyah sehingga hari ini. Kalau kita tengok kota Madinah Al-Munawwarah, namanya Yasrib sebelum Nabi berhijrah ke sana. Mereka ni ada dua puak di sana, kaum Arab yang namanya Aus dan Hazraj. Sentiasa berperang semenjak datuk nenek moyang. Ini cerita kita boleh baca di dalam kitab-kitab sirah. Mereka juga hidup tertekan sebab apa? Ekonomi mereka dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Tapi walaupun sentiasa berperang, semenjak mereka menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempertahankan Nabi. Allah muliakan penduduk negeri itu. Mereka sudah tidak ada lagi kaum Aus dan Hazraj. Ditukar kedudukannya jadi apa? Kaum Ansar. Hilang Aus dan Hazraj. Kesannya apa? Ya, bandar Yasrib, Nabi tukar namanya jadi Madinah. Madinah ni maknanya kota, bandar. Bandar Madinah yang bercahaya-cahaya, sehingga digelar dia Al-Madinatul Munawwarah, yang bercahaya-cahaya. Kalau kita ambil daripada kisah itu, maka jadilah kefahaman bahawa siapa saja sambut Nabi mesti dapat keistimewaan. Begitulah kalau kita tengok Abu Talib, bapa saudara Nabi yang tak beriman, kafir, tapi sayang Nabi dalam kehidupan dia. Dia masuk neraka kekal selamanya. Tapi Allah hanya azab dia dengan azab yang paling ringan di kalangan ahli neraka. Dia hanya dipakaikan terompah setrika daripada api neraka di kaki dia. Tapi kerana hebatnya neraka menggelegak sampai ke otak dia. Orang yang paling ringan Abu Talib lah. Sebab dia cinta Nabi walaupun kafir. Bermakna kafir pun kalau sayang Nabi dapat kebaikan. Nama yang biasa kita dengar, Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sebenar-benar celaka. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi.
Bukan calang-calang orang. Kalau di kota Mekah itu boleh kita umpamakan diri Datuk Bandar, mayor, orang besar, businessman. Ada saja kafilah yang bergerak ke Yaman, kafilah yang bergerak ke Palestin, kafilah yang bergerak ke Iraq, ke mana saja. Dia punya perdagangan mesti ada turut serta. Itu hebatnya Abu Lahab. Dia menentang Nabi. Orang yang paling kuat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Abu Lahab. Celaka. Allah yang celakakan dia, bukan saya. Tapi Abu Lahab dapat kebaikan sebab pernah gembira sekali menyambut Maulid Rasul. Gembira sekali je. Masa Nabi lahir tu, dia gembira sangat. Dia sambut Nabi, dia sayangi Nabi, ya, dia bebaskan hamba yang membawa berita kelahiran Nabi tu, dan dia buat kenduri, dia sembelih kambing. Allah gembira, Allah hargai penghargaan itu, walaupun dia ni mati sewaktu menentang Nabi di dalam peperangan. Abu Lahab ni, dia bapa saudara Nabi. Akhirnya Abu Lahab masuk neraka, kekal selama-lamanya. Tak pernah sembahyang, tak pernah selawat, tak pernah doa, tak pernah zikir, tak pernah, kafir. Tapi dia masuk neraka hari Isnin. Allah muliakan dia sebab dia pernah muliakan Nabi sekali saja. Dia dapat minum air susu dalam neraka. Dapat minum air susu setiap hari Isnin. Dalam neraka tak ada air, adik-adik, tuan-tuan. Tak ada air dalam neraka. Kalau nak juga air dalam neraka, ada dua jenis air. Satu disebut di dalam Al-Quran sebagai hamim. Hamim ni air yang sangat panas menggelegak. Orang dalam neraka tu kerana dia azab, dia tengok air, dia nak minum juga sebab nak rasa air. Panas, menggelegak, gentung. Jadi dia nak minum air. Tengok air tapi menggelegak, cuba juga minum. Hancur tubuh mereka bila minum air sebab dia dibakar oleh panas api neraka, bukan oleh gas kita. Itu satu air. Satu lagi air, ya. Satu lagi jenis air yang ada dalam neraka ialah air danur. Dia bersungai, disebut oleh Nabi bersungai. Bersungai. Dalam neraka ada air danur, air sungai. Sungai apa tu sampai berlembah air? Sungai apa pula ada dalam neraka ni? Ya, sungai daripada air danur. Air danur ni air apa? Air kekotoran penduduk neraka. Sebagian besarnya datang daripada tokak ataupun kudis yang bernanah berdarah daripada kemaluan orang-orang yang berzina. Kiamat orang yang berzina ni masuk neraka, dia punya kemaluannya menitik-nitik. Busuknya sangat dahsyat. Sapi berlembah dia disebut dalam hadis Nabi kata dia itu sebagai nahar, sungai, bersungai dia. Dia orang yang berzina ni jangan main-main. Kemaluan dia menitik-nitik. Meraung mereka sakitnya. Dan mereka itu nanti, ya, akan dimaki oleh orang-orang yang berada dalam neraka ni. Kerana apa? Busuknya kemaluan mereka itu. Mereka dimaki. Itu bahaya zina sekarang ni. Jaga-jaga adik-adik, ya. Berhati-hatilah zina ni. Zaman sekarang zina. Itulah minuman yang ada dalam neraka. Sebab tu berhati-hati dengan dosa zina ni. Adik-adik ni yang muda-muda ni. Ya, ini hebat-hebat ni. Handsome-handsome ni, yang perempuan ni, yang cantik-cantik ni, pakai gincu ebon. Tolong jaga baik-baik. Saya ni dulu pejabat agama, cerita kes zina ni sangat dahsyat adik-adik. Orang lelaki memang suka perempuan. Awak suka perempuan tak? Suka tak? Orang perempuan awak suka lelaki tak? Tak suka, kau gila ke apa? Awak suka perempuan ke apa? Itu lesbian namanya. Awak lelaki suka perempuan tak? Itu sehat tu. Itu sehat. Tapi ingat kalau nak perempuan, belajarlah sungguh-sungguh. Yang ada umur 16-17, belajar sungguh-sungguh sampai profesional. Ya, dah profesional, kerjalah, pinang dia. Ajak dia kahwin. Ada kahwin kompang, orang kompang tu, kompang. Masuk bilik tak ada siapa marah, orang siapkan. Orang siap. Masuk. Itu tak ada siapa marah tau. Itu mak bapak siap buat makan aja. Pergi masuk bilik, tidak. Siap dikompangkan. Kenapa kau nak buat susah-susah, nyorok tu? Pergi hutan lah apa pasal? Kena gigit lipan kau kakak.
Kawin elok-elok. Kawin. Isteri itu halal. Buatlah macam mana pun tak kisah. Halal. Kenapa nak menyogok-nyogok, nak menyusah-nyusah badan? Apa pasal? Orang siap-siapkan itu. Kalau aku nuri kawin tahu, katil dia tu baru, cantik. Dia punya sarung bantal itu 800. Tu tak apa cadar tu kan. Itu pun separuh harga sebenarnya 1,600 tu. Apa 50%? Tidur. Jaga-jaga abang, berfikiran hebat ya. Abang lelaki, fikiran mesti tinggi. Jangan jadi orang yang jahil dalam bahasa Arab. Dalam bahasa putih disebut stupid. Dalam bahasa Melayu disebut bodoh. Jangan jadi orang bodoh ya adik-adik. Sampai masa ambil lah perempuan tu tak kisah, tak ada siapa marah. Kalau awak dah berjaya, mak saya tanya, kau tak kahwin ke? Mak cari kan lah. Itu hebatnya kalau kita dah berjaya, kahwinlah. Tapi ingat adik-adik, tolonglah. Jangan hampiri zina. Zina ni sebenarnya bukan besar mana. Zina ni sikit je 5 minit saja. 5 minit aja. Tapi sengsaranya di dalam neraka dahsyat. Banyak hadis-hadis tentang seksa dalam neraka ni. Antara seksaan dalam neraka orang yang berzina jaga orang perempuan ni digantung ni. Digantung tu. Lelaki yang menzinai dia tu bergantung pada buah dada dia. Masing-masing dia macam nak terjatuh.